Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam surah An-Namli. Suratun Namli, surah yang ke-27, juzuk yang ke-19. Juzuk yang ke-19. Sambungan kita pada kali ini bermula ayat 45. Ayat 45 sehingga ayat 53, insya-Allah. Kisah kita pada kali ini ialah kisah kaum Samud yang berlawan dengan Nabi mereka, iaitulah Nabi Saleh. Para jemaah sekalian, ana dah sebut beberapa kali tentang uslubul Quran. Allah Ta'ala sebut surah. Dalam surah itu ada kisah. Dalam kisah itu ada beberapa siri ataupun episod yang berlainan. Cuba kita perhatikan kisah kaum Samud dalam surah ini berbeza dengan dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah yang lepas, berlakunya dialog di antara Nabi Saleh dengan kaumnya. Semua Nabi-Nabi mengisytiharkan mereka tidak minta duit dalam dakwah. Dan juga mereka menyampaikan dakwah yang nak disampaikan. Sehinggalah berlakunya penyembelihan naqah, unta betina, mukjizat Nabi Saleh. Pada kali ini, para pelajar, kita perhatikan, kita tengok kepada episod yang seterusnya, iaitu apa berlaku kepada penyembelih-penyembelih unta yang disebut dengan nama penyagak ataupun samsing 9 orang pada dalam kaum Samud. Mereka bukan hanya berjaya menyembelih unta. Dalam siri ini kita akan lihat mereka telah menyusun atur konspirasi, perancangan jahat untuk membunuh Nabi Saleh. Itu dia panggil gaya uslub Quran. Dia kata, ada pula cerita Saleh di sini. Ada, naam. Tapi kita kena sambung dalam siri yang lepas. Siri lepas kita bincang tentang dialog Nabi Saleh dengan kaumnya, dakwah dia, unta dia disembelih. Pada kali ini bukan sekadar unta nak disembelih, Saleh nak disembelih. Allahumma akbar. Tapi begitulah akhir pekerjaannya seperti awal juga, cuma berbeza sikit. Sebelum daripada pembunuhan itu ada tambahan. Sebelum daripada kebinasaan itu ada satu tambahan lagi. Baik para pelajar sekalian, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada kisah Nabi Saleh. Tengok ayat 45. Bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 812. Muka surat 812.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Kita beri sekali itulah. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihah. Kami telah mengutuskan kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh. Baik. Ada sedikit penjelasan sebelum kita pergi kepada Nabi Saleh ini, iaitulah tentang kisah penutup kepada kisah Balqis. Penutup kepada kisah Balqis, sebagaimana kata di para ulama, walintiqal, berpindahnya, itu dipanggil munasabatul ayat. Munasabatul ayat, setelah kita baca di awal surah, bermula dengan kisah Nabi Musa. Kemudian disebut sedikit tentang Nabi Allah Daud. Kemudian disebut secara panjang detail kisah Nabi Sulaiman. Musa, Daud, Sulaiman, hum min Bani Israel. Tiga-tiga tu daripada Bani Israel. Markas kerajaan mereka, pusat dia di mana? Di Syam, di Palestin. Kemudian dalam kisah ini zakara qissata man huwa minal Arabi. Allah Ta'ala sebut juga kisah orang Arab. Ni, Nabi Saleh ni Arab. Yuzakkiru biha Quraisyan wal Arab. Tujuannya Allah Ta'ala nak memperingatkan Quraisy dan geng-geng Arab yang lain. Memperingatkan mereka bahawa nabi-nabi yang terdahulu minal anbiya, minal Arab, daripada orang Arab, mereka juga telah mengajak supaya tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadat, tauhid, dan untuk menyedarkan mereka bahawa menyembah berhala itu sesat. Wa anna sya'nal anbiya, semua nabi-nabi yang Arabnya, yang bukan Arabnya, hum ad-du'a'u ila ibadatillah, semua mereka mengajak manusia kepada menyembah Allah. Ini hikmah. Jadi di akhir kisah perbincangan kita tentang Ratu Balqis ataupun Raja Balqis, dalam siri yang lepas, apa dia punya maghza, apa dia punya penamat dia perbincangan, iaitulah makanul ibrah min hadhil qissah. Apakah pengajaran yang patut kita tekankan, yang kita kutip, yang kita ambil daripada kisah Balqis? Kata di para ulama tafsir, dikutip daripada tafsir Ibn Ashur rahimahullah, dia kata
al-itti'azu bihali hadhil malikah. Kita kena mengambil pengajaran daripada kedudukan raja perempuan ini. Walaupun dia punya kedudukan yang tinggi, kerajaan dia besar, serta Allah Ta'ala beri kepada dia salamatil fitrah. Fitrah dia masih lagi baik. Cuma dia tersasar pergi sembah matahari kerana dia tak jumpa yang benar. Tapi aslul fitrah mawjudatun, ada dalam diri dia. Kita kata rusaknya Balqis kenapa? Sebab dia duduk dalam persekitaran yang punah. Dia duduk dalam persekitaran yang rusak, maka fitrah dia tercalar dengan kesyirikan sembah matahari. Tetapi Allah Ta'ala anugerahkan kepada zakat al-aqli, kepintaran akal, dia nampak satu-satu benda yang pelik datang daripada Sulaiman. Bermula dengan kedatangan Hudhud bawa surat. Kemudian ujian tes, kata orang test market. Hantar hadiah. Sulaiman tolak balik. Dia sendiri pergi ke Syam, ke Palestin, tengok-tengok singgah sana dia ada kat sana. Ka'annahu Allahu Akbar. Nak masuk dalam istana, tengok macam ada air, selok betis. Di sinilah kecerdikan dia cepat tangkap. Maka pada waktu itulah ta'tarifu bil wahdaniyatillah. Di saat itu juga Balqis telah confirm, mengetahui sebenarnya dakwah Nabi Sulaiman, maka dia telah mengisytiharkan Islam. Allahu Akbar. Jadi apa yang kita nak belajar? Kita kata kalau Balqis yang besar kedudukan, tapi dia ada akal untuk berfikir tentang keesaan Allah, mengapa kita yang sudah beriman, yang sudah tahu ada Allah, yakin dan percaya dalam syahadah kita ada Allah, kenapa kita tidak korek? Kenapa kita tidak tengok kepada ayat-ayat tentang keagungan Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan akidah yang tauhid yang murni, yang tidak bercampur dengan sebarang perkara yang tidak baik. Allahu Akbar. Tinggi darjat. Kata di Ibnu Ashur rahimahullah lagi. Tuan-tuan menarik kita ni. Ibnu Ashur ada tafsir dia. Dia kata walintiqal min zikri Maliki Sulaiman, berpindah daripada kerajaan, menyebut kerajaan Sulaiman dengan kisah Malikat Saba Balqis, kepada menyebut Thamud dan Rasulnya Saleh tanpa menyebut kaum Ad. Ini biasanya kita dah baca banyak kali dah kan, kisah-kisah dalam Quran dia akan mari selari Ad, Samud. Biasa bertartib dia macam tu. Sebut kaum Ad, kaum Samud sebab dia dulu. Tapi dalam surah ini qafaz, Arab kata qafaz. Qafaz maknanya lompat, jump. Tidak sebut kisah siapa? Kisah kaum Ad. Langsung ke Samud. Lish? Limunasabati jiwaril bilad. Munasabah mereka duduk dalam negeri yang berjiran. Kerana negeri Samud kan ala tukhur mamlakati Sulaiman. Wa kana fi tariqis sa'ir. Jadi negeri Samud ni jauh dari dekat dengan negara Sulaiman. Sulaiman di Palestin. Samud duduk sempadan Syam di Madain Saleh, di Al-Hijr. Dan menjadi laluan Raja Sabak ketika nak pergi ke Palestin. Kerana itu, tuan-tuan perasan tidak? Setelah disebut Samud, habisnya cerita Samud, kita akan sambung nanti dalam ayat 54, kisah kaum Lut. Samud di sini, Lut berjiran dengan Palestin, sebelah. Kalau kita pergi sekarang, pergilah ni ke Laut Mati, tuan-tuan akan nampak bendera Palestin di seberang. Kita nampak bendera Palestin di sebelah tu ya, nampak.
dekat sangat. Allahu Akbar. Ini tartib munasabah, dia panggil tartib ayat. Masya Allah, tabarakallah. Fakana siyaqu hadhihi al-qisas. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini munasabah untuk perjalanan daripada negeri Yaman ke Palestin. Adapun Ad, tepi dia dah duduk di Hadramaut. Wallahu alam. Itu analisa yang dibuat oleh para ulama. Baik, sekarang ni kita pindah terus kepada kisah kita hari ini, iaitulah kisah Nabi Saleh berdepan dengan 9 penyagak ataupun 9 samsing kaum Samud. Tengok ayat 45. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh. Kita dah bincang dalam siri lepas, saudara mereka di sini ais fin nasabi, keturunan mereka sendiri, bangsa mereka, anak beranak dia, Nabi Saleh ni. Apa dia Nabi Saleh panggil? Ani'budullah. Nabi Saleh menyeru mereka dengan berkata, sembahlah kamu akan Allah. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Saleh kata, sembahlah kamu akan Allah, maka tiba-tiba mereka menjadi 2 puak pecah lalu. Satu kumpulan yang beriman, mukmin, dan satu lagi kumpulan kafir yang berbalah-balah. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Mulai ayat ini, Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Saleh dengan kaumnya dan balasan buruk yang telah menimpa golongan yang kufur engkar itu. Tuan-tuan tanda, kisah kita ini berakhir sehingga ayat 53. Ayat 53. Jadi bila Nabi Saleh dakwah kepada kaum dia, maka berpecah dualah dia. Yakhtasimuna fid din. Mereka berbalah tentang agama yang dibawa oleh Saleh ini. Wa kullun yaqulu bi annahu al-haqq ma'hu. Semua mendakwa kami benar, kami benar. Saleh salah, Saleh tak betul. Kaum Nabi Saleh sudah pasti mengatakan dakwah Nabi Saleh yang betul. Ini dia panggil balah ni tak habis. Perbalahan itu tidak akan berakhir kecuali berakhirnya episod kebinasaan mereka. Baik. Saleh kata apa? Cuba kita ingat balik dalam ayat yang lepas. Mereka cabar Saleh. Kalaulah benar apa yang kamu bawa datang kepada kami azab, fa'tina bima ta'iduna. Bawa mari azab yang kamu janji. Saleh cakap je azab mana? Semua pupuk kafir ni tunjuk besar kepala belaka, masing-masing nak suruh cepat azab. Maka Nabi Saleh nasihat. Saleh kata apa? Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Nabi Saleh berkata kepada puak yang kafir, wahai kaumku. Belembut Nabi Saleh ni panggil kaumku, bangsaku, anak beranakku. Kan? Saya tak tahulah Nabi Saleh guna wahai bangsa Samud ataupun tidak, keluarga Samud ataupun tidak. Kan? Kita ini timbul keluarga Malaysia. Jadi adakah Saleh guna wahai keluarga Samud? Tak, dia guna ya qaum, wahai kaumku. Mengapa kamu segerakan kufur engkar yang mendatangkan keburukan kepada kamu? Tidak mendahulukan iman yang mendatangkan kebaikan kepada kamu. Jadi Nabi Saleh nasihat kepada dia, kenapa minta azab dulu? Patut minta rahmat. Saleh, doakan kami yang Saleh, supaya kami ini beriman denganmu, percaya kepada apa yang kamu bawa. Tapi oleh kerana mereka itu besar kepala, kata orang, kerah keng, dia mari cabar selalu. Bawa mari Saleh, apa yang kamu nak? Allahu Akbar. Kenapa?
Maka kata di para ulama, inna salihan talattaf biqaumihi. Nabi Saleh masih berlembut dengan kaum dia, masih berlembut lagi. Cakap baik-baik, jangan cepat, jangan gopoh. Kenapa minta azab selalu? Mintalah bukti-bukti yang boleh menyedarkan kamu. Maka dalam tafsir kata, isti'jal ala naw'aini. Gopoh itu dua sebab, dua cara. Yang pertama, isti'jalu bil qawli, gopoh dengan perkataan. Dia jumpa Nabi, i'tina bi'azabillah in kunta minas sadiqin. Oh, cabar. Buat mari. Azab mana-mana. Kalau kau betul, bawa mari azab. Ini dalam surah Ankabut ayat 29. Dalam suratul Anfal ayat 32, dia berdoa, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau betul ni dakwah Nabi ni, bawa mari batu dari langit. Mau turun hujan batu, cabar. Wathani isti'jalu bil fi'li wal hal, gopoh dengan perbuatan, dengan kelakuan. Apabila mereka mengambil jalan derhaka, mengambil jalan tak dengar kata. Sebab maksiat akan mengundang bala. Maksiat mengundang bala dan kebinasaan. Di antara maksiat besar yang mula mereka lakukan, apabila mereka sembelih unta Nabi Saleh. Nama dia, bos penyembelih, nama dia Qudar bin Salif. Qudar bin Salih. Ini kepala penyaga yang 9 orang, termasuk dalam 9 orang ni. Adapun dia ketua ke tidak, yang penting dia penyembelih. Tengok Saleh kata apa? Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Laula bimana halla. Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Sepatutnya ya kaum, jangan mari minta azab, minta ampun dengan Allah, minta Allah Ta'ala bagi rahmat. Barulah kamu selamat. Apa jadi? Apa jawab puak-puak ni? Puak-puak Bani Samud ni kata apa? Bukan mereka nak dengar, mereka lawan balik Saleh. Dia kata, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Saleh, kami merasa nahas. Orang panggil kesialan. Orang Kelantan kata siam aja. Dan malang dengan sebabmu ni. Sebabmu ni lah banyak masalah berlaku dalam negara ni. Dia panggil kesialan. Sedap juga buat dia pun. Mari duduk berlawan dengan Nabi Saleh, tak lama lagi mereka akan mati. La ilaha illallah. Wa biman ma'aka, dan juga kami kesialan dengan pengikut-pengikutmu. Dia punya mari, kan? Mari kata wal makare. Semua benda yang tak baik ini berlaku dengan apa? Dengan sebab awal. Kata Syangkiti rahimahullah, dia kata kana qaumus salih, kaum Nabi Salih iza nazala bihim qahtun au bala'un au masaib, bila mari bala, musibah, kemarau, qalu ma ja'ana hadza illa min syu'mi Salih. Semua ni angkara Salih berlaku ni. Kami kesialan, kami nahas. Kelantan kata siam aja kita dengan sebab Salih. Salih pun jawab, Salih kata, qala ta'irukum 'indallah. Nabi Salih berkata perkara yang menyebabkan mujur dan malang kamu, makna kesialan kamu itu adalah di sisi Allah, bukan aku. Sebab mundirhaka, Allah turunkan bala. Bal antum qaumun tuftanun. Bahkan sebenarnya kamu adalah kaum yang disesatkan oleh hawa nafsu kamu. Mu ni ikut hawa nafsu lah.
Orang cakap apa benda tak nak dengar. Kan? Qaumun tuftanun ai tukhtabar. Ada juga terjemahan kata tukhtanun, kamu diuji. Sebenarnya kamu ni puak-puak samud telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesenangan, dengan kesusahan, dengan kebaikan, dengan kecelakaan, semua ada berlaku. Tuftanu bermakna tubtalawna. Kamu diuji dan diberi satu ujian. Allah nak tengok mu ni undur balik ke tidak. Masya-Allah. Ada juga ulama kata tuftanun wajhul fitnah. Fitnah yang ditimbulkan oleh puak soleh ni apa dia? Tanda sini. Yang pertama, annahum nasabu haza ila salih. Mereka kata semua yang berlaku itu, bala-bala itu disebabkan soleh dan pengikut soleh. Ini fitnatun azimah. Fitnah inilah menyebabkan mereka sesat. Sebab dia menganggap soleh ini membawa kesialan, membawa nahas dalam kaum Samud. Yang kedua, annahu asabahu ma'a maji'i salih ilaihim. Dia kata semua bala ni sebab soleh mari. Maka fitnah itu menyebabkan mereka lari daripada mengikut soleh. Bagi dianya kesialan ni semua mari daripada soleh belaka. Puncanya soleh. Kegagalan ni mari daripada soleh. Jadi dia panggil menganggap satu kesialan kepada soleh. Allahu Akbar. Nabi Soleh jawab, bukan aku. Allah yang turun ujian nak suruh kamu balik kepada Allah. Tapi kamu kerah kepala. Tak dengar kata. Bukan sakat mereka nak dengar Nabi Soleh. Unta sudah disembelih. Sekarang ni mereka nak sembelih Soleh. Tengok ayat 48. Apa jadi? وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ. Dan di bandar tempat tinggal kaum Samud itu ada 9 orang penjaga samsing yang semata-mata melakukan kerusakan di bumi dengan berbagai-bagai maksiat dan juga benda lain. Kalau macam ke tempat kita hari ni kak, ni dia panggil geng lah, geng kereta hitam lah, geng baju hitam lah, geng macam-macam dia punya kan, popok samsing tu, hak boleh duk cari tu, geng-geng ni. Jadi geng 9 orang ni dia panggil geng perusak atas muka bumi. Dah lah mereka syirik. Mereka juga telah pun sembelih unta Nabi Soleh. Hari ini mereka buat kerusakan lagi. Mau sembelih Soleh. Allahu Akbar. Kemuncak dah lah tu. Kan? Dia panggil kemuncak dah. Kenapa Allah kata apa? Gambaran pada dia. Wala yuslihun. Dan mereka tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Kata Ibnu Jarir, ini Tabari rahimahullah, dia kata wa innama Allah Ta'ala khususkan sebutan kepada 9 orang ini dianggap sebagai perusak atas muka bumi, tidak membawa kebaikan. Sedangkan puak-puak kafir lain pun kafir juga, ahli maksiat juga, tetapi kenapa tidak disebut? Jawabnya, li'anna haula'i tis'ah, kerana mereka geng 9 ini allazi nas'au, yang telah berusaha mengikut yang sampai kepada kami untuk sembelih unta, berkomprentasi, buat komplot sembelih unta. Dan ketua mereka nama dia Qudar bin Salif, S-A-L-I-F, bukan Salim. Wa innama ghalaba haula ala amri Samud, kata Ibnu Katsir, disebut 9 orang ni li'annahum kanu kubara wa ru'asa. Mereka ni dianggap sebagai ketua-ketua penjaga. Dia punya bos. 9 orang ini big boss. Dalam 9 tu adalah big boss besar dia, tetapi geng 9 ni dia panggil kumpulan, kita nak kata kumpulan apa ni? Hok boleh kuat cari ni. Buat gangster, buat apalah senang. Sebut nama kumpulan ke tak kenal pula.
Baiklah. Dia kata apa? Dia punya komplot perancangan nak bunuh Saleh. Tengok ayat 49. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Mereka berkata sama sendiri. Mana dia mesyuarat lah tu mesyuarat. Dia punya mesyuarat majlis tertinggi dia. 9 orang. Dia kata apa? Dia kata, hendaklah kamu masing-masing bersumpah dengan nama Allah. Main sumpah juga apa ni? Sumpah. Sebab itulah kita kata kita ni jangan jadi sesumpah. Jangan jadi sesumpah. Suka bersumpah ya, bersumpah. Apa ni bersumpah? Dia kata apa? Bahawa sesungguhnya kita akan bunuh Saleh dan pengikut-pengikutnya. Maknanya sumpah malam ni, sumpah, janji kita akan bunuh Saleh sama-sama. Satu. Secara mengejut pada malam hari. Mana kita pergi malam, dia orang tidur, kita lanyak dia orang. Kemudian kita akan berkata kepada warisnya, esok isytihar, kami tidak menghadiri pembunuhannya dan pembunuhan pengikut-pengikutnya, dan sesungguhnya kami adalah berkata benar. Kami tak tahu, wa inna la sadiqun, kami benar. Dia punya perancangan, dia ingat ke perancangan dia betul, perancangan dia tak betul. Masya Allah. Jadi dia punya sumpah, berjanji, cari alasan untuk nak beritahu kepada keluarga Saleh esok, kami tak tahu. Macam kita inilah penafian daripada geng 9. Buat kenyataan akhbar, apa yang berlaku insiden malam tak ada kaitan dengan kami. Tidak ada kaitan dengan kami. Kan? Apa nak buat? Nak buka kertas penyiasatan, tak boleh nak report ke polis pun buat dia juga. Sukar juga tu. Pada perkiraan dia lah. Pada perkiraan dia kata sukar juga. Mereka nak kesan siapa pembunuh Saleh. Allah. Itu mereka punya perancangan. Allah jawab. Tengok ayat 50. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Dan dengan demikian mereka telah merancangkan rancangan jahat. Dia sudah buat konspirasi, komplot jahat, mesyuarat putus malam mau bunuh Saleh. Allah kata apa? Wa makarna makran, dan kami pula rancangkan balasan dengan seburuk-buruk balasan. Wa hum la yash'urun, sedang mereka tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak balas ke atas mereka. Kata Ibnu Jarir, makna makrillahi, Allah Ta'ala buat perancangan tu, yakni akhzahu man akhazahu. Allah Ta'ala ambil pula tindakan ke atas mereka secara mengejut. Tiba-tiba bertempik dia punya bergegaran berlaku sebab dia duduk dalam bangunan. Kemudian mari suara, mati habis. Apa cerita? Kan kita dah bicara dalam surah yang lepas. Semua kaum kematiannya berbeza. Mengikut jenis iklim, suasana tempat mereka tinggal, dan juga jenis dosa yang mereka buat. Jadi dia buat perancangan senyap-senyap nak bunuh Saleh. Kan? Allah Ta'ala boleh mati dia senyap-senyap. Dalam duduk dalam rumah, dalam bukit, bergegar, mari suara tempikan, mati bergelimpangan. Allahu Akbar. Baik. Kita tengok ayat 51. Allah kata apa? Mereka buat perancangan jahat nak bunuh Nabi Saleh.
Allah Subhanahu Wa Taala gagalkan perancangan mereka dengan kedatangan azab yang membunuh, yang mematikan mereka. Para pelajar sekalian, saya akan senaraikan di sini 5 ayat fanzur. Tanda, bersedia dengan pen, dengan nota kita. 5 ayat fanzur. Allah Subhanahu Wa Taala apabila menyebut tentang mana-mana kaum yang jahat, dia kata fanzur, fanzur, fanzur. Maknanya tengok, kaji, teliti apa jadi dengan orang jahat. Bermula daripada ayat kita ini, suratul Namli, ayat 51. Tengok Quran kita. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim. Aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Maka lihatlah bagaimana akibat rancangan jahat mereka. Jangan jahat apa dia? Nak bunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Iaitu dammarnahum wa qaum ajma'in, kami hancurkan mereka dan mereka kaum Samud, total habis, mati. Dalam ayat ini Allah suruh kita tengok, mulalu siang malam pergi ke Syam, pergi tengok kaum Salih, kaum Samud, apa sudah jadi. Baik, tanda. Fanzur yang kedua dalam suratul A'raf, Allah kata, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Pergi tengok apakah kesudahan akibat orang-orang yang jahat. Hancur binasa. Dalam suratul A'raf ayat 103, tadi ayat 84, ayat 103, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Tengok apa akibatnya orang-orang yang mufsid. Mufsid ni orang yang buat kerusakan atas muka bumi. Macam bawah inilah yufsiduna fil ardi. Dalam surah Yunus ayat 39, fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Mu tengok apa akibat orang zalim. Wa qala tabaraka wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 25, fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Tengok apa jadi akibat kepada orang yang mendustakan Rasul. Masya Allah. 5 ayat. Tuan-tuan, para pelajar yang rajin kumpul tadabbur ni, coba ambil 5 ayat ni, kenapa berbeza-beza akhir ayat. Akibatu makrihim, mujrimin, mufsidin, zalimin, mukazzibin. Semuanya hancur belaka. Allahu Akbar. Ini Al-Quran, makin dikorek, makin kita jumpa keajaibannya. Masya Allah. Ijazul Quran. Sebagaimana kata di para ulama tadabbur, makin Al-Quran ibarat seperti kurma, makin dikunyah, makin terasa kemanisannya. Alhamdulillah. 5 kali fanzur. Tuan-tuan kumpul, kalau boleh tulis, hantar mari kepada kita. Mudah-mudahan kita boleh iklankan hasil tadabbur para pelajar sekalian kepada sahabat-sahabat yang lain. Fanzur 5 kali ulang dalam Quran. Subhanallah. Dalam ayat yang lepas 8 kali kan Allah Ta'ala Al-Azizu Ar-Rahim. Yang ini fanzur 5 kali. Baiklah para jemaah sekalian, apa jadi dengan puak-puak dia? Fanzur, mu tengok akibat puak-puak yang buat perancangan jahat nak bunuh Saleh. Anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Iaitu kami telah hancurkan mereka dan kaum mereka semuanya mati belaka. Ajma'in. Kata di amal tafsir, dammar minat tadmir, makna hancurkan. Wahwa ablagh minal halak. Lebih berat daripada binasa. Kami binasakan. Tapi di sini Tuhan kata dammarna, mana hancurkan. Allahu Akbar. Lianna tadmir yuhi bi ghalazi hadzal ihlak.
Kalau kata hancur, kita nampak besarnya kebinasaan yang berlaku itu. Wahwa kazalik. Sebab kaum Nabi Saleh ni diambil dua tindakan, bisayhatin wa rajpah. Siha bihim, ditempikkan suara yang kuat. Masuk semua dalam rumah-rumah dia. Walaupun mereka dalam bukit, suara boleh masuk. Warjtajafat bihimul ard, dan bergoncang bumi sehingga runtuh dia punya bangunan itu. Allah. Wa taqatta'at qulubuhum, hati mereka sangat kecut. Orang panggil kecut perut. Kan? Sehinggalah Allah Ta'ala binasakan. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pergi hari ini, masih ada lagi sebahagian daripada peninggalan kaum Samud, ada di Al-Hijr ataupun di Al-Ula. Sekarang ini kalau tuan-tuan nak tengok, search je dalam internet, cari Madain Saleh. Madain Saleh, tengok gambar-gambar yang ada. Masih wujud. Tujuan Allah kekalkan sebahagian ini untuk menjadi iktibar pengajaran kepada orang yang kami mari kemudian. Jangan pula pergi ambil gambar selfie je, tak tahu apa. La. Tengok ayat yang apa ni? 52, Allah kata apa? Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'lamun. Maka lihatlah bagaimana akibat rancangan jahat mereka. Allahu Akbar. Dia nak bunuh Nabi Saleh, dia yang mati. Tengok rancangan jahat. Tengok ayat 52. Kesudahannya, rumah-rumah mereka telah runtuh ranap. Masakin Samud kharaban khaliyatan min ahliha. Runtuh, kosong, tak ada penghuni sampai hari ini. Bisababi zulmihim, dengan sebab mereka zalim pada diri sendiri dengan melakukan syirik dan mendustakan Rasul. Dan juga bermula episod setelah mereka menyembelih unta Nabi Saleh. Allahu Akbar. Inna fi dhalika la ayah. Sesungguhnya kejadian demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar. Iktibar kepada siapa? Liqaumin ya'lamun. Bagi orang-orang yang mahu mengetahui akan sebab dan musababnya. Kalau kita nak tahu apa sebab, jawabnya bagi orang yang tahu kuasa Allah Ta'ala dan hikmah, susun atur tadbir Allah Ta'ala, maka kita tahulah apa sebab berlaku sedemikian. Masya Allah. Jadi hikmah ketetapan Allah Ta'ala ke atas kaum-kaum yang zalim, semuanya binasa. Semuanya telah binasa. Alhamdulillah, Nabi Saleh dengan keluarga dia, dengan orang yang beriman, apa jadi? Kita tutup ayat ini, cerita ini dengan ayat 53. Wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun. Wa anjayna, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla, iaitu daripada kaum Saleh, dan orang-orang yang beriman bersamanya yang bertakwa daripada kemurkaan dan azab Allah. Oleh kerana mereka menjauhkan syirik, mereka menjauhkan segala perkara yang tak baik, melakukan ketaatan, pada ketika itu Allah ambil mereka selamat daripada tempikan. Bagaimana? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Yang pentingnya suara tempikan tak sampai ke rumah orang beriman. Boleh. Channel gelombang tak sampai. Sampai masuk dalam rumah pokok kapi. Kemudian digoncang, habis. Allah. Kuat suara, dia panggil apa ni? Kuasa goncangan tu kuat. Ni anda tengok orang duduk iklan,
alat masak baru ni. Dia ambil seekor ayam, dia masuk dalam tu. Blender dia panggil kan. Cik, dia pusing, berapa saat dia. Hancur habis ayam tu sekali dengan tulang-tulang. Kata nak makan apa tulang-tulang ayam. Allah, dia kata gagah perkasa. Dia letak tembikai tak pelik lah. Ayam ke, dia letak apa benda. Habis hancur lebu. Pelik apa? Allah masukkan mereka dalam rumah dia, macam jadi blender. Sekali dipusing oleh malaikat, hancur lebu habis. Masya Allah, tabarakallah. Teknologi makin tinggi, kan, makin besar hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Jangan nak nampak. Masya Allah, tabarakallah. Tengok ayat surah kisah dalam surah Hud yang dulu kita baca, ayat 66. Falamma ja'amuna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawma idh inna rabbaka huwal qawiyyul aziz wa akhadha allazina zalamu sayha. Tengok, Allah tak sebut dalam ayat ini bagaimana. Tuhan kata apa? Tuhan kata binasa je. Wa dammarna apa ni tadi? Anna dammarnam, kami hancurkan, ranakkan mereka. Bagaimana cara? Dalam surah Hud, tengok ayat 66 hingga 68. Wa akhadha allazina zalamu sayha, tampaikan suara, fa asbahu fi diyarihim jasimin, dalam rumah mereka bergelimpangan mati habis. Allahu akbar. Para jemaah sekalian, kita duk baca ayat ini, kita kena tadabbur, kita kena ingat bahawa sekejap ya Allah Ta'ala nak ambil kebinasaan, sekejap ya bala datang. Dulu bala datang tsunami, ramai orang mati kan, daripada tepi laut tu habis kena. 2014 Allah bawa mari sini, kawasan kita ni, Kuala Kerai, tepi-tepi sungai habis kena. Tahun ni 2021 bukan tepi sungai, mari dari atas bukit. Subhanallah. Apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di Gunung Jerai. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala terima orang-orang yang mati di kalangan mereka sebagai syuhada. Allah Ta'ala berilah kesabaran kepada sahabat-sahabat yang diuji. Allah Ta'ala balas jazahumullahu khaira kepada NGO-NGO, orang-orang perseorangan, semua pihak yang telah pergi memberi bantuan kepada mereka. Masya Allah. Ini kita tengok. Berbeza-beza. Tsunami mari dari laut. 2014 mari daripada sungai. 21 mari dari bukit. Subhanallah. Jangan buat analisa apa-apa. Saya bimbang. Orang kita ni suka buat analisa. Oh, sebab tu, sebab ni. Kan? Kita kata sebab Allah nak uji kita. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah. Orang yang kena, orang yang tak kena, semuanya kena. Kena ambil insaf, ambil. Artinya kalau Allah Ta'ala nak bawa mana-mana pun boleh. Yang kata saya tak, dulu kita takut, rumah tepi sungai kena, tepi sungai kena. Ni rumah tepi bukit pun kena. Allahu akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kisah Nabi Saleh, binasa sudah kaum Samud. Kita akan ambil satu lagi kisah yang dekat dengan Syam, dengan Nabi Sulaiman, iaitulah kaum Lut. Bermula ayat 54. Kita akan tengok pula apa jadi kepada kaum Lut, dan bagaimana pula dalam surah ini Allah Ta'ala olah cerita tentang mereka. InsyaAllah dalam sidi akan datang. Sebelum itu, kita kutip 10 pengajaran daripada kisah Nabi Saleh dan kebinasaan Samud. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, ayat awal, walaqad arsalna, walaqad, dan demi sesungguhnya. Kata ulama bahasa, anna min muqtadan nushi, bila kita nak bagi nasihat, kita kena antuakid, kita kena kuatkan bahasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya kami menyatakan, ini adalah amalan-amalan yang baik yang perlu kita buat. Ini alam, di mana kita kena guna bahasa walaqad, takkid, kuatkan. Jangan kata, tuan-tuan, beres je, ambil lah sunnah Nabi itu selamat. Lah. Uslub, gaya bahasa. Tuan-tuan, sesungguhnya berpegang dengan sunnah, sebagaimana kata Imam Malik, as-sunnatu kasafinatin Nuh,
Sunnah Nabi ni ibarat seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa dia ambil, selamat. Siapa dia tak naik, binasa. Itu dia panggil uslub an-nus. Kena kuatkan bahasa dengan takkid. Ini bawa ngaji Arab dia faham lah. Dia panggil ilmu taukid, tu'akid. Yang kedua, geng-geng 9, setelah dia bersumpah nak bunuh Nabi Saleh, mereka kata apa? Besok kita cakap dengan keluarga Saleh, kita tak tahu. Wa inna la sadiqun, kami ni orang benar dalam dakwaan kami. Kata dia ulama, ayat ini menunjukkan dalil bahawa annal kaziba qabihun indal kafarah. Perbuatan bohong itu keji walaupun di sisi orang kafir yang tak tahu syariat, yang tak tahu larangan. Ia nak bunuh Nabi, tapi mereka juga tak mau berbohong. Tak mau berbohong. Dan mereka nak bunuh Nabi, tapi dia tak mau kata dia bohong. Dia kata, wa inna la sadiqun. Maka di sini kata di para ulama, kita sebagai orang mukmin jangan sekali-kali berbohong di dalam ucapan kita, dalam janji kita, dalam perjanjian kita, dalam apa saja. Jangan bohong. Teruk main pembohongan ni. Ini kita kadang-kadang kita janji dengan orang simple-simple je. Tapi waktu nak tunai janji, macam-macam sejuta alasan dicari kona sana, kona sini. Kata orang kona baring untuk tak tunai janji. Jangan. Orang kafir pun tahu bohong itu satu kekejian. Dia kata wa inna la sadiqun. Masya-Allah. Jauh tu kalau kita nak tengok. Nak tengok cara ulama tadabbur Quran, tengok. Dia ambil wa inna la sadiqun, dia kata orang kafir pun tak mau bohong. Bagaimana kamu orang Islam nak bohong? Allahu akbar. Hari ni kalau bercakap boleh bohong. Buat apa saja pun pembohongan yang berlaku dahsyat, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, di antara tanda kiamat kathratul kadzib, banyak pembohongan yang berlaku. Hari ni bohong saja. Kalau kita baca dalam berita, berapa puluh peratus yang bohong daripada yang betul. Allahu akbar. Anak waktu kecil-kecil dulu, waktu kita budak-budak dulu, selalu dengar ustaz-ustaz ceramah. Dia kata tuan-tuan dalam surat khabar ni, daripada awal muka sampai ke nombor ekor, banyaknya bohong, kecuali ujung-ujung kita kata taklah teruk sangat. Tapi ustaz ni dipanggil mimbabil mubalaghah. Maknanya kamu nak baca gini berita-berita ni, hati-hatilah. Asal berita tu bohong sehingga dibuktikan benar. Kata asal dalam Islam ni, asalnya orang Islam semuanya baik kecuali dibuktikan tak baik. Tapi dalam bab pemberita-pemberita, asal berita tu bohong kecuali dibuktikan betul. Ni pun poster-poster yang tuan-tuan terima. Jangan duk share. Jangan duk sebar. Kebanyakannya bohong saja tu. Allahu akbar. Senarai-senarai itu bohong hangit, kata orang Kelantan, hangit bohong. Dia buat senarai dah. Senarai pendakwah yang tak boleh diikut. Bohong, kamu yang tak boleh ikut sebenarnya. Kan? Dia buat senarai macam-macam, dia punya gelaran huduh. Tapi kita nak kata apa? Tak sekira lah senarai hak politik saya tak nak campur dah. Hari-hari keluar senarai kabinet baru. Belum Perdana Menteri tak kat sumpah, keluar dah. Dia tahu belaka. Ini kita kata banyak pembohongan zaman kita ini, na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim. Dalam ayat ini Tuhan tunjuk, tengok, perhatikan, kata di para ulama, hadhil ayat dalilun, menjadi dalil bahawa seorang mukmin mesti perhati, mesti tadabbur, mesti mengambil iktibar kepada golongan-golongan yang telah mengingkari dosa-dosa mereka. Ambil iktibar. Tadi kita bawa 5 ayat fanzur 5 kali. Pelajar-pelajar dah senaraikan 5 ayat tadi. Selesaikan kerja hari ini. Ambil balik ayat satu-satu, penuh cerita apa yang berlaku tu. Allahu akbar. Artinya setiap benda yang berlaku atas dunia, fanzur, kita kena tengok, teliti, kaji. Jangan duduk, gitu. Habis dah cerita, habis dah. Habis, gitu ya. Mana ada? Masa setengah orang pergi dengan ceramah. Bini dia balik rumah, bini semangat, bang. Sambil duduk hidang makanan, nak dengar ni, apa dia, hasil daripada kuliah yang suami pergi dengar di masjid.
Ceramah perdana ni. Penceramah selebriti datang. Bang, apa dia cerita sedap, cerita menarik? Cerita nakal je. Masya Allah, cerita nakal yang boleh. Masya Allah, sedap ustaz tu jadi ceramah. Oh iyalah sedap tu, apa dia poinnya? Cerita nakal, poinnya orang pergi masjid. Dia pergi masjid hari Jumaat, setiap hari Jumaat dia tukar selipar baru. Ini kata pelik, setiap kali Jumaat bawa balik selipar baru. Iyalah, sebab khatib pesan, tuan-tuan tinggalkan yang buruk, ambil yang baru. Jadi aku tinggal selipar buruk, aku ambil yang baru. Itu yang dia boleh bawa balik. Nasihat 1 jam. Orang penceramah kata tadi, tak jadi apa. Masya Allah, tabarakallah. Fanzur, kita kena tengok. Yang keenam, Allah kata apa? Anna dammarnahum wa qawm ajma'in. Apabila turun bala, bala itu meliputi seluruhnya. Al-uqubah ta'um. Uqubah, bala umum dia mari. Kata Nabi SAW dalam hadis, Iza arada Allahu biqawmin azaban, bila Allah Ta'ala nak turunkan azab, asabal azabu man kana fihim. Azab itu akan kena semua sekali. Tidak kata bila turun tsunami dia pilih. Ini rumah orang Islam, dia berpusat, bom, banyak sekali. Summa bu'isu ala a'malihim, kemudian mereka akan dimaki mengikut amalan. Jadi Nabi Saleh, alhamdulillah, Allah Ta'ala selamatkan. Wa anjayna, kan Allah Ta'ala sebut apa tadi? Wa anjayna alladhi, kami selamatkan. Bagaimana? Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Saleh, mu keluar. Lari daripada sini, lari daripada kampung ni. Kalau tidak kena. Kaum Lut, keluar, wala yaltafi, jangan berpaling. Jadi adalah cara nak selamat itu macam-macam. Maka kita ni para jemaah sekalian, kita kena tahu haza musyahad. Ini yang kita tengok. Apabila Allah Ta'ala nak turunkan mana-mana azab, dia akan timpakan semua orang, tak kira rumah ustaz, rumah pak imam, dia lanyak semua sekali, oleh dia tenggelam oleh air. Tetapi pahala tu bermacam-macam lah. Pahala kita dapat pahala Allah. Tapi bala kalau turun umum. Isu yang kelima yang kita nak belajar di sini, Allah kata apa? Bima zalamu. Bala ini turun dengan sebab mereka zalim. Fatadmir, hancurnya satu bandar, satu negara bisa babi zulm, dengan sebab zalim. Jadi zalimnya ada 2 kategori. Satu dia panggil zalmul ibad li nafsihi, zalim pada diri sendiri dengan melakukan syirik. Biasanya kalau setakat syirik saja, lambat lagi nak bala turun. Tapi apabila syirik ma'at takzib, tu baru jadi. Dia kafir, dia lawan. Lawan Nabi, cepat. Itu dia panggil sunnatullah. Kalau orang syirik saja, kafir begitu ya, Tuhan biarkan dia. Tapi bila dia lawan, jadi. Sebab itulah dalam negara Islam ni kafir itu banyak kategori. Dia panggil kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Satu lagi jenis kafir, dia panggil kafir harbi. Kafir harbi, kita boleh lawan mereka, boleh bunuh mereka. Kafir harbi. Tuan-tuan jangan cek pula di Malaysia ada kafir harbi ke tidak. Kita kata belum ada lagi. Kecuali mereka memberontak. Sekarang ni memberontak tak ada, provokasi ada. Macam-macam buat, kan? Sampai di Pihyan Pertua Agong Pembangi dia buat apa ni, kacau di sana. Kita kata ini bibit-bibit hudu, tak perangai tak baik ni buat oleh sebahagian orang ni. Pihak keselamatan, pihak polis perlu ambil tindakan segera, jangan dia membesar. Kata orang barah ni kalau sudah besar tak ada lagi ubat. Allahul musta'an. Baik, kita pindah kepada yang keenam. Liqaumi inna fi dzalika laayah. Allah kata semua cerita itu menjadi tanda liqaumi ya'lamun, bagi orang yang tahu. Ulama tafsir kata fadilatul ilmi, kelebihannya kita belajar. Wa fihi aidan al-hassu 'ala al-ilmi, dalam ayat ini juga menggalakkan kita belajar. Sebab Tuhan kata orang yang ambil pengajaran ini orang yang ada ilmu. Ilmu tadabbur, ilmu tengok benda peristiwa yang berlaku ini, orang ni dapat faedah. Jadi kalau tidak nanya. Kan? Kalau tidak nanya. Yang ketujuh, wa anjainal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang selamat bila-bila pun, daripada zaman Nabi Nuh lagi sampai ke bila-bila, orang yang beriman dan bertakwa. Ayat ini menggalakkan kita supaya beriman dan bertakwa.
Kalau nak selamat, iman dengan takwa. Jangan kata, ini orang Ibrahim yang mati juga ni kena tsunami. Kita kata kalau di atas dunia ni kalau hidup pun mati. Kan? Tak cukup 100 tahun. Taklah umat Muhammad ni banyak panjang-panjang. Tak cukup 50, 60, 80 tahun mati. Tapi kehidupan yang sebenar, kehidupan di akhirat. Allahu Akbar. Semalam saya duduk baca nasihat daripada Sayyidina Huzaifah. Huzaifah bin Yaman, dia kata apa? Orang tanya dia, ya Syekh Huzaifah, man al-hayyul al-amwat? Siapakah orang hidup? Dia panggil mayat hidup. Hayyul amwat. Hidup tuannya tapi bertaraf mayat. Masya Allah, tabarakallah. Kata di Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, dia kata, orang yang tak tahu kebenaran. Dia tak tahu mana benda yang benar. Kemudian ditambah lagi dalam Baihaqi, dalam Sunan, dia kata, orang yang tidak mengingkari kemungkaran, la bitliyadi, dengan tangan pun tak ingkar, dengan lidah pun tak ingkar, dengan hati pun tak ingkar, maka itu dianggap taraf mayat hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ni mayat hidup ke mayat orang hidup sungguh? Oh, saya orang hidup Ustaz. Kalau hidup betul, belajar mengetahui benda yang baik untuk kita amalkan. Kalau kita tengok benda yang mungkar, wajib kita kena ingkar. Ada kuasa dengan kuasa. Tak ada kuasa dengan lidah nasihat. Atau dengan tulisan. Saya tak mampu Ustaz. Wajib kita kena ingkar mungkar dengan hati kita. Itu kata Huzaifah. Tapi dalam hadis Nabi ada, walaysa wara'a zalika. Nabi kata, kalau dengan hati pun tak ingkar, maka tidak ada lagi iman dalam hatinya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita ingkar dengan hati? Bila kita tengok kemungkaran, kita benci benda tu. Tanda ada iman. Tengok kemungkaran, kita pun nak buat juga. La. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Yang ke-8. Tuan-tuan, tanda yang ke-8. Walaqad arsalna ila Samud akhahum salihah. Akhahum. Yani al-ukhuwah, adik-beradik keturunan nasab itu boleh. Boleh kita kata. Walaupun orang itu bukan Islam, kita kata ni adik-beradik saya. Dan ada bab keturunan. Tak putus. Islam tidak memutuskan nasab keturunan waktu hidup. Mati, putus. Orang kafir tak boleh saka orang Islam pun tak boleh saka orang kafir. Di akhirat esok lagi putus. Allahu Akbar. Tapi di atas dunia ni boleh kita kata ukhuwah an-nasabiyah. Adik-beradik dari sudut keturunan tidak menjadi masalah. Walaupun dia bukan Islam. Yang ke-9, fa'idahum fariqan yakhtasimun. Kita kena ingat, Allah kata tiba-tiba bila soleh bagi dakwah, pecah dua masyarakat. Ada yang beriman, ada yang kafir. Begitulah anna kulla mutasaddin lid-da'wa ila Allah. Setiap orang yang bekerja untuk berdakwah, kita akan jumpa penentang-penentang dan juga penyokong. Mana ramai, wallahu alam. Ada kalanya seorang nabi penyokong lebih ramai, penyokong sedikit. Kita pun sama juga. Pendakwah ni ada kalanya kita dakwah kita ni orang tak sokong, walaupun kita betul, ada kalanya mendapat sokongan. Tapi kalau kita nak banding hak betul dengan tak betul, hak tak betul lagi ramai orang, kan? Nak kata apa? Baiklah. Sebagai penutup yang terakhir, Nabi Saleh kata, laula tastaghfirun. Kenapa kamu tak minta ampun? Maka kata di para ulama, annal istighfar sababun li rafi'il uqubah wa jalbir rahmah. Istighfar, minta ampun, menjadi sebab kepada terangkatnya siksaan dan datangnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ni apa-apa pun, biarlah kita sentiasa minta ampun dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan bencana kita dan Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah 10 pengajaran yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan menjadi garis panduan dalam hidup kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan para pelajar sekalian, setiap kisah yang kita belajar mesti ada pengajaran yang besar yang kita boleh ajar. Itulah dipanggil ilmu tadabbur. Bagaimana kita nak apply, bagaimana kita nak merealisasikan kisah-kisah yang dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi tujuan utama daripada kisah ini disampaikan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.